Peringkat ketiga ialah kerja-kerja pejatuh bungkar, iaitu memecahkan tanah yang diperam supaya ia menjadi lebih lembut. Kemudiannya, disusuli pula dengan kerja-kerja menggiling tanah. Ia dilakukan untuk merapat dan memadatkan tanah yang telah dijatuh bungkar sebelum ini. Alat menggiling diperbuat daripada kayu jenis keras seperti keranji air, merbau, halban dan seumpamanya. Akhir sekali ialah proses meratakan tanah menggunakan sisir sekali lagi. Proses ini disebut pelumat. Apabila siap proses pelumat, petak bendang ini pun siap untuk ditanam padi. Setelah berusia di antara 40 hingga 44 hari, anak-anak benih pun dicabut sebelum diubah ke dalam petak bendang. Kaum wanitalah yang kerap melakukan kerja ini selalunya secara berderau atau bergotong royong secara bergilir-gilir. Unting-unting benih yang dicabut, dikumpul dan dijadikan ketul dengan diikat menggunakan kulit batang bemban yang dibelah-belah. Hujung daun anak benih dikerat bagi menggalakkan pembesarannya. Ketul-ketul semai akan dibawa ke petak bendang menggunakan anok yang ditarik oleh kerbau. Sebelum ditanam, akar anak semayan akan dicelup ke dalam larutan air baja tahi kelawar. Petani tradisi menggunakan kuku kambing, sejenis alat untuk mencucuk anak semai ke dalam tanah yang keras di petak bendang. Jika tidak, mereka hanya menggunakan tangan sahaja. Selang beberapa lama, semasa anak-anak padi sudah membesar, kerja-kerja menyulam dilakukan bagi menjaga tumbesaran pokok padi lebih sekata. Menyulam ialah menggantikan pokok-pokok padi yang mati dengan pokok-pokok baru. Bagi memastikan pokok padi membesar dengan sempurna, pembajaan amatlah perlu. Selalunya, baja tahi kelawar digunakan untuk membaja pokok padi di petak bendang. Pokok-pokok padi mengambil masa 2,5 bulan untuk bunting. Buah padi akan mula terbit 45 hari kemudiannya dan akan masak sepenuhnya dalam tempoh 40 hari daripada padi itu terbit. Tanaman padi mengambil masa 5,5 bulan sebelum mengeluarkan hasil. Sementara menunggu padi masak sepenuhnya, kebiasaannya petani akan mengambil sedikit padi untuk dijadikan makanan ringan atau emping. Padi untuk dibuat emping akan diambil dengan menggunakan sejenis alat disebut renggam atau ketam. Padi yang diketam akan dipisahkan daripada tangkainya. Proses ini disebut mengirik. Padi yang telah diirik, digoreng dan ditumbuk menjadi emping. Untuk mendapatkan emping yang baik, ia perlu terlebih dahulu ditampi bagi mengasingkan emping dan kulit padi.
Apabila padi masak sepenuhnya, petani akan sibuk menyediakan peralatan menuai. Peralatan-peralatan ini akan digunakan di petak bendang, mengandungi beberapa komponen tersendiri. Tong padi diperbuat daripada kayu berukuran lebih kurang 7 kaki lilitan dan 2 kaki tinggi. Ia diikat dengan simpal rotan di sekelilingnya. Kasau tong merupakan batang-batang nibung atau buluh lebih kurang 7 kaki panjang yang dipasang di sekeliling tong padi bagi menguatkan kedudukan layar yang akan dipasang. Layar tong merupakan sebidang tikar mengkuang yang diikat ke kasau tong dengan rotan dan dipasang di sekeliling tong padi. Tangga yang diperbuat daripada kayu diletakkan di bibir sebelah dalam tong padi. Tangga ini adalah alat untuk merelaikan buah padi daripada tangkainya dengan cara memukul gemal padi ke tangga tersebut. Pisau mengerat digunakan untuk mengerat rumpun-rumpun padi yang telah masak. Musim menuai padi di Kedah dikenali sebagai musim mengerat. Kerana secara tradisinya, rumpun-rumpun padi yang masak dikerat menggunakan sebilah pisau atau sabit. Kerja-kerja mengerat kerap dilakukan secara berderau atau bergotong royong secara bergilir-gilir. Rumpun-rumpun padi yang dikerat dikumpulkan serta diikat menjadi kedap. Kedap-kedap ini kemudiannya dipukul ke tangga di dalam tong padi bagi memisahkan buah padi yang masak daripada tangkainya. Apabila tong padi telah penuh, padi akan diisi ke dalam guni dan diikat dengan kemas. Kemudiannya, padi yang berguni-guni ini akan diangkut menggunakan anok yang ditarik oleh seekor kerbau. Anok adalah merupakan alat pengangkutan yang digunakan oleh petani tradisi. Selain menggunakan anok, padi juga diangkut oleh petani menggunakan bakul lau. Mengurui adalah proses mengasingkan padi yang berisi dan padi hampa dengan menggunakan angin. Padi hampa akan diterbangkan angin dan meninggalkan padi yang bernas dan berisi. Kebiasaannya bagi petani tradisional, sebelum padi dibawa balik ke rumah atau dijual, mereka akan mengeluarkan zakat tanaman yang merupakan rukun Islam keempat. Hasil padi pada tahun berkenaan akan disimpan di dalam jelapang atau rumah padi sebagai bekalan untuk sepanjang tahun sehingga tiba bulan Piama tahun hadapan. Untuk mendapatkan beras, padi dijemur terlebih dahulu di atas tikar mengkuang supaya padi menjadi benar-benar kering. Kemudiannya, kaum wanita akan menumbuk padi yang dijemur itu menggunakan lesung tangan. Padi yang ditumbuk akan ditampi menggunakan nyiru. Proses menampi padi bertujuan mengasingkan beras daripada temukut, dedak dan sekam padi. Beras padi yang putih dan bersih akan hanya diperolehi selepas ditumbuk dan ditampi berulang kali yang disebut menyeruh beras.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Beras putih yang ditanak menghasilkan nasi yang merupakan makanan asasi kebanyakan manusia di dunia ini.